فلما جاءهم ما كفروا ما عرفوا. Ni jawab syarat ما عرفوا كفروا به dan mereka Kami mustahil jawazan. Telah datang siapa? Siapa yang datang? Kita pun kan? Maka ia dah tak perlu. Dhamir mustahil jawazan tak perlu. Fa'in zahir telah datang akan mereka oleh sebuah kitab. Telah datang akan mereka oleh sebuah kitab daripada sisi Allah yang membenarkan bagi apa yang bersama mereka dan telah ada mereka daripada dahulu. Kenapa tak min sebelum? Min qabli. Kenapa min qabli daripada dahulu? Min qabli daripada sebelum. Apa beza dia? Masya Allah, ingat tu. Kalau dia jadi mudhaf, min qabli. Kalau tak jadi mudhaf, min qablu, maka artikan beza sikit daripada dahulu. Betul kan? Mereka sebenarnya bekas orang-orang yang berasal dari mereka. Masa manakala datang dia, maka dengan apa yang dilakukan oleh mereka dengan Dia tak nampak jauh ni. telah dilakukan oleh mereka dengannya, maka kebutuhan Allah atas orang-orang yang ingkar. فاشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Seluruh apa yang telah kita sehingga yang kita bahawa mereka ikhlas dengan apa yang telah dia menurunkan kepada Allah. Dia asin. Menurunkan. Bagian. Kerana kenapa? Bagian. Kerana dengki. Kerana dengki. Sisi bahawa ia menurunkan kepada Allah pada peryaannya atas orang yang ia kehendaki daripada hamba-hambanya, maka kembali telah kembali kepada mereka dengan kemudahan atas kemudahan dan bagi orang-orang yang ingkar ada seksa yang menyenangkan. Alhamdulillah. Boleh kita berhenti sekali dulu? Cukup lah Terima kasih banyak. Lepas kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin dan limpah kurnianya kita terus bersama lagi pada pagi ini dalam usaha untuk memertabatkan Al-Quran dalam kehidupan kita, dalam usaha kita untuk memahami dengan lebih mendalam lagi, dengan lebih setingkat lagi pemahaman kita tentang Quran dan mengetahui tentang bahasa Arab khususnya. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pagi ini kita 25 Ramadan kita bersama, insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan melapangkan hidup kita, akan memudahkan urusan kita dalam mempelajari ilmu-ilmu yang akan kita kongsikan pada hari ini, insya-Allah. Hari ini kita akan masuk kepada ayat yang ke-52, insya-Allah. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan menjawab salam daripada anda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda sihat, semoga anda semangat, semoga anda terus ceria, terus dan anda bersiap sedia dengan terjemahan anda. Anda dah benar-benar berlatih dengan nota yang saya berikan semalam. Anda dah cuba latihkan hanya 3 ayat saja. Hanya 3 ayat saja. Mulai hari esok kita akan baca setengah muka surat. Kita akan baca setengah muka surat kalau sempat, insya-Allah. Saya nak tanya macam mana suara saya? Suara macam mana? Tadi ada kipas. Okey, sekarang saya dah tutup kipas. Alhamdulillah. Macam mana suara? Jelas? Apa khabar orang Dungun, orang Kemaman? Apa khabar orang Kuala Terengganu? Apa khabar orang Pasir Putih, Kota Baru, Pekalan Cepa? Apa khabar orang di selatan Thailand, di Petani, Naratiwat? Orang Perlis apa khabar? Penang, sihat semuanya? Alhamdulillah, jelas. Di Perak, Kemaman clear, alhamdulillah. Penang, sihat semua, alhamdulillah. Kemudian Perak, Kuala Lumpur. Apa khabar orang Putrajaya? Apa khabar orang Selangor? Orang Negeri Sembilan, orang Seremban, apa khabar Kak Tuan? Sihat? Alhamdulillah. Apa khabar orang Melaka, orang kampung saya? Orang Muar, orang Tanjung Agas, orang Johor Bahru, Lakin, Nong Chik, Kampung Melayu. Semoga sihat. Dan tak lupa juga apa khabar orang Sabah dan Sarawak. Semoga anda bersemangat untuk kita tempuh pelajaran hari ini. Jam sudah menunjukkan 7.37. Sudah masa untuk kita memulakan pelajaran kita. Alhamdulillah. InsyaAllah. Kita ada baki lagi 5 hari. InsyaAllah. Ada baki 5 hari lagi untuk saya selesaikan hasrat saya secara peribadi untuk selesaikan azam saya untuk sepanjang Ramadan ni saya dapat sempurnakan 30 hari, bukan 30 juzuk, 30 hari. Banyak mana tu kita serahkan kepada kemampuan kita. Itu hasrat saya. Dan hasrat anda saya tak nampak sejauh mana anda dapat menguasai, benar-benar menguasai sistem ini.
Mungkin ada yang menjawab tu daripada berapa persen daripada yang anda ada yang belajar. Mungkin sebahagian besar banyak yang belum dapat kenal. Malah isim pun masih belum kenal lagi. Jadi hari ini saya tak akan tambah pelajaran baru. Sebab saya dapati ke belakang ini tiap-tiap hari saya tambah. Subjek tambah. Sedangkan yang lama, adakah kita masih bertahan lagi, masih ingat lagi? So hari ini saya nak buat rumusan sepanjang kita belajar. Saya nak buat rumuskan semuanya. Saya nak ingatkan anda apa yang kita dah belajar. Isimnya ke, fi'il ke, huruf. Macam mana cara terjemah. Penting, cara terjemah tu saya nak tekankan. Kenal isim, kenal fi'il, kenal huruf, madhi, mudhari', ma'lum, majhul, amar, kenal. Tapi terjemah salah, tak lulus bagi saya. Anda tak menepati sistem, anda tak menguasai sistem. Yang penting, terjemah kena betul dulu. Sistem tata bahasa dia akan datang kemudian. InsyaAllah, jangan susah hati. Nahu, sorof, dia akan datang kemudian. InsyaAllah. Erti kena beri dulu. Sebab itu saya sangat-sangat penting anda memahami erti yang diberikan dan pegang dia punya sistem, dia punya kaedah tu kena pegang betul-betul. Jangan sekali-kali tukar fi'il madhi telah menikmatkan oleh engkau. Tukar pada engkau telah beri nikmat. Tak lulus bagi saya. Untuk belajar dengan saya, tak layak untuk anda pergi ke depan lagi. Atas niscaya, bagi saya, anda akan gagal untuk sampai ke tahap yang ke depan lagi. Dan separuh jalan anda akan tarik diri. Percayalah. Seperti awal-awal lagi, anda kena disiplinkan diri dalam menterjemah. Kalau fi'il madhi, sebut cara fi'il madhi. Sebab itu pertemuan awal dulu kita terjemahkan, saya tak ceritakan terlalu detail. Wazan ke apa, fi'il madhi, mudhari', amar, macam mana buat fi'il amar. Awal-awal tak ada. Hanya nak bagi arti dah. Arti macam mana? Telah, nak tukarkan. Telah menikmatkan oleh engkau, tukarkan telah menikmatkan oleh aku, telah menikmatkan oleh kamu, telah menikmatkan oleh kami. Cukup 4. Begitu fi'il mudhari'. Aku berlindung, kami berlindung, engkau berlindung, dia berlindung. Cukup 4 dulu. Dah mahir 4 kita tambah. Mahirkan dalam disiplin menterjemah dulu. Dan dah terjemah dengan baik, insya-Allah baru kita tambah. Ini pun baru kita masuk fi'il, baru 2-3 hari cerita tentang fi'il. Belum detail lagi. Jadi hari ini saya tak ada bahasa nak menambah-nambah topik-topik baru, lebih kepada mengulang kaji. Adakah anda setuju semua untuk kita ulang kaji? Ataupun nak tambah lagi? Sebab itu semalam petang saya tak bagi ujian. Saya tak bagi kerja rumah, soalan. Soal jawab saya tak jawab. Latihan saya tak beri. Saya bagi makna je. Saya beri erti yang berikan. Sebagai anda buat latihan. Sebab saya bimbang. Saya syok sendiri. Saya bimbang. Saya bagi sumber je. Rupanya mulut dah penuh. Dah tak mampu lagi nak telan ni. Bimbang nanti cekik. Bila tercekik nanti, saya pun susah. So, setuju? Alhamdulillah. Kita ulang kaji. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Sebelum saya terlupa, mungkin semalam saya pergi ke pusat percetakan. Esok mungkin siap insyaAllah. Tak hari ini atau besok bersiap. Jadi saya nak dapatkan, buat double check kepada siapa yang dah buat pembayaran. Tolong sertakan alamat dan nombor telefon. Dan saya nanti akan senaraikan. Saya nak pastikan adakah betul alamatnya. Nanti takut tak sampai nanti. Dan saya akan cuba hantarkan sebelum hari raya. InsyaAllah besok dapat, besok saya cuba uruskan. Dan saya akan packing, saya akan siapkan. Saya cuba secepat mungkin. Sebelum hari raya saya akan post. Kalau sampai atau tidak sebelum hari raya saya tak pasti. Tapi insyaAllah sebelum hari raya saya akan selesaikan semua yang ada buat pesanan. Baik, cukup untuk hari ini. Mukadimah 7.42. Terus pada pelajaran hari ini. Kita ulang kaji terjemah surah Fatihah. Okey, sama-sama. Kepada yang baru, sabar. Anda jadi pendengar setia. Jadilah pendengar terbaik. Sabar dulu. Sebab kita dah sampai ke ayat yang hari yang ke-25. InsyaAllah lepas raya nanti kita akan counter semula. Kita buat postmortem apa yang perlu kita lakukan. InsyaAllah. Ikut saya sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah
daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang memelihara sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari agama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Engkau kami sembah dan akan Engkau kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah oleh Engkau akan kami akan jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang-orang yang telah menikmatkan oleh Engkau atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan yang dimurkai atas mereka. Waladdallin, dan tidak orang-orang yang sesat. Alhamdulillah. Okey, kita cuba ulang kaji ayat semalam. Bismillah. Perhatikan ayat semalam, ikut sama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Summa, kemudian, afauna, telah memaafkan, fi'il madhi, telah memaafkan, madhi maklum, oleh kami. Oleh tu merujuk kepada fi'il madhi maklum. Kalau ada tambah oleh, berarti fi'il madhi maklum. Fi'il madhi majhul, dia tak akan tambah oleh. Dia tambah, telah dimaafkan akan kami. Ufina, tu majhul. Ufina, telah dimaafkan akan kami. Kalau afauna, telah memaafkan oleh kami, fi'il madhi maklum. Dan kami adalah fa'il. Kami itu dhamir, dan dhamir itu peranan dia sebagai fa'il. Apa itu fa'il? Pembuat. An, huruf jar. Kum, kamu. Ankum, dari kamu. Min, daripada, huruf jar. Ba'di, sesudah zalika itu. Min ba'di zalik, daripada sesudah itu. La'alla, mudah-mudahan, huruf. Kum, kamu. Dhamir. Tashkuruna, kamu bersyukur. Kamu berterima kasih. Fi'il mudhari' maklum. Kamu, mula-mula kita terjemah tar kat pangkal, waw nun hujung sebab kamu. Sebenarnya itu bukan dhamir dia. Dhamir tu bukan ta. Dhamir dia bukan nun, tapi waw tu dhamir dia. Habis ta tu apa? Tanda mudhari'. Tanda mudhari'. Awal-awal nampak ta sebut engkau. Tashkuru, engkau bersyukur. Ashkuru, aku bersyukur. Nashkuru, kami bersyukur. Yashkuru, ia bersyukur. Awal-awal itu je. Tapi bukan ta tu engkau. Alif tu aku. Nun kami, ia dia. Bukan. Itu huruf mudhari'. Mana dhamir dia? Semua dhamir mustatir. Kalau mereka tambah waw nun, barulah waw tu dhamir. Tambah alif nun, baru alif tu dhamir. Tambah ya nun, ia tu dhamir. Ya mukhatabah nama dhamir. Alif tu alif tasniah nama dhamir. Itu semua. Mula-mula kita belajar, memang kita nak bagi anda terjemah je. Boleh terjemah. Seronok dapat terjemah. Tashkuruna, kamu bersyukur. Baru kita dapat, oh, kalau ta tu tanda mudhari'. Waw tu dhamir. Nun tu tanda rafa'. Habis mana kalimat yang tinggal? Shin, kaf, ra. Oh, itulah huruf kata dasar dia. Itu fi'il dia. Shin tu apa dia? Shin tu fa fi'il. Kaf tu apa? Ain fi'il. Ra, lam fi'il. Dah. Itu yang kita belajar setakat semalam. Summa afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kemudian telah memaafkan oleh kami dari kamu daripada sesudah itu supaya kamu berterima kasih. Wa, dan huruf is ketika zaraf. Cuma kalau awal ayat kita tambah ingatlah. Dan ingatlah ketika ataina, telah mendatangkan oleh kami. Ada tambah me, ada tambahkan. Biasa ni fa'il 4 huruf ni. Tambah me dan kan. Kalau ataina, telah datang oleh kami. Kami yang datang. Kalau panjang. Panjang, 2 harakat. Telah mendatangkan. Ada fi'il. Ini fi'il madhi. Maklum, telah mendatangkan oleh kami. Musa. Bila fi'il dah ada, fa'il pun dah ada. Telah mendatangkan fi'il. Oleh kami, fa'il. Pembuat dah ada. Musa, automatik dia akan jadi maf'ulun bih. Apa itu maf'ulun bih? Yang kena buat. Macam mana cara nak terjemah? Tambah akan. Ada tanda dia, Musa tak nampak tanda dia. Kalau selain Musa, sebab Musa tu ada huruf ilat, huruf ya di hujung tu.
Kalau al-kitabah, nampak tanda baris fathah. Al-kitabah, akan kitab. Akan Musa, akan kitab. Wal furqana, dan pembeza. Soalan macam, dan akan pembeza. Al-furqana tu. Tapi cukuplah 2 kali tambahkan. Bab maf'ul dia 2 je. Wal furqan tu ataf. Waw tu huruf ataf, huruf penyambung kepada al-kitab. Menyambungkan antara al-furqan dengan al-kitab. Okey. Telah mendatangkan oleh kami akan Musa, akan kitab dan pembeza. Satu jumlah fi'liyah. La'allah, mudah-mudahan. Huruf kum, kamu, isim. Isim apa? Domir. Domir apa? Nampak ke tak nampak? Nampak tu. Kalau nampak bersambung ke berpisah? Sambung tu sebab letak ke hujung. Kalau berpisah kat pangkal. Oh gitu ya. Habis apa nama dia? Nama dia kaf. Kaf apa? Kaf mukhatab. Habis mim tu apa dia? Mim tu tanda jamak. Oh gitu. Tahtaduna, kamu mendapat petunjuk, kamu terpimpin. Fi'il mudhari'. Wa iz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika telah mendatangkan oleh kami akan Musa, akan kitab dan pembeza supaya kamu terpimpin, kamu mendapat petunjuk. Ayat yang ke-53. Dan ayat yang keempat, ni ayat semalam, panjang sedikit. Wa dan is ketika. Ketika ke? Kena tambah ingatlah. Kenapa? Sebab awal ayat. Oh. Dan ingatlah ketika. Biasa lepas is ni satu jumlah fi'liyah. Seluruh jumlah fi'liyah itu akan menjadi mudhafun ilaihi. Mudhaf ilaihi bentuk jumlah. Dan ingatlah ketika telah berkata, bila ada dhamir mustatir jawazan, telah berkata oleh ia. Tadi Musa, akan Musa ni oleh Musa. Macam mana ni? Tadi tak ada dhamir mustatir jawazan. Ini qala, telah berkata oleh siapa? Oleh ia. Bila ada fi'il madhi atau bila ada fi'il mudhari' yang dalam fi'il tersebut ada dhamir mustatir jawazan. Apa tu dhamir mustatir jawazan, Ustaz? Dalam dhamir huwa atau dhamir hiya? Dalam fi'il tersebut ada dhamir huwa, telah berkata oleh ia, dia lelaki. Qalat, telah berkata oleh dia perempuan. Biasa selepas tu mesti ada fa'il zahir. Macam mana nak terjemah fa'il zahir tu? Tambah oleh. Dhamir dia tu tak perlu terjemahkan lagi. Telah berkata oleh Musa. Walaupun dia tak ada tanda baris dhammah, tak apa. Allazina. Hari ni kita akan jumpa. Besok. Fabaddalal lazina. Maka telah menukarkan allazina oleh orang-orang yang. Sebab apa mana tambah oleh, Ustaz? Ada diawali oleh fi'il madhi atau fi'il mudhari' yang dalam fi'il tersebut ada dhamir mustatir jawazan. Macam mana nak kenal dhamir mustatir jawazan? Kena boleh terjemah. Dalam dia dhamir mustatir huwa atau dhamir mustatir hiya sahaja. Macam ini. Dan ingatlah ketika telah berkata oleh Musa, bagi li huruf jar, qaumi isim. Tapi kenapa tak ada alif lam? Dia jadi mudhaf. Hi mudhaf ilaih. Bagi kaumnya. Apa yang Musa ucapkan? Ini Allah rakam ucapan Nabi Musa AS dalam bentuk cakap ajuk. Bermula dengan kata seru. Ya qaumi, wahai kata seru. Huruf nida nama dia. Qaumi, kaumku. Wahai kaum. Qaumi, kaum. Ya, ada ya tu. Ya mutakalim, tapi digugurkan ya tu. Ya qaumi. Macam ni kita tahu ada ya, Ustaz. Sebab qaumi tak ada alif lam, tak ada tanwin. Berarti dia mudhaf. Berarti setiap kali yang ada mudhaf, wajib ada mudhaf ilaih. Mesti ada. Ada mudhaf saja, mesti ada mudhaf ilaih. Mana mudhaf ilaih tak nampak tu? Baris bawah, mim baris bawah tu sebagai isyarat bahawa ada huruf ya. Ada ya mutakalim. Dhamir ya mutakalim pada selepas mim tu. Maka itu kita terjemahkan wahai kaum ku. Ku tu adalah dhamir. Aku. Wahai kaum aku. Ini Nabi Musa ucapkan. Apa yang isi ucapan dia? Bila ada kata seru, mesti ada isi seruannya. Innakum. Mula dengan inna. Sesungguhnya. Kum, kamu, isim. Berarti jumlah ismiah. Innakum, sesungguhnya kamu. Zalamtum, telah aniaya oleh kamu. Fi'il, ada fa'il. Telah aniaya fi'il madhi. Oleh kamu, fa'il. Anfusa, akan diri-diri. Maf'ul bih. Di isim tu. Mudhaf. Kum mudhaf ilaih. Akan diri-diri kamu. Telah zalim, telah aniaya oleh kamu. Akan diri-diri kamu. Bi, dengan. Atau dengan sebab. Ittikhazi, pengambilan. Ittikhazi, pengambilan. Kum,
kamu. Ittikhazi, isim ni. Pengambilan. Bukan ke fi'il. Mengambil bukan fi'il, Ustaz. Ingat, fi'il dalam bahasa Arab, dia kalau tak ada sertakan masa, tak ada beritahu siapa yang mengambil, dia bukan fi'il. Dia bukan fi'il kalau tak ada beritahu siapa yang mengambil dan bila dia mengambil. Ciri-ciri fi'il, yang dikatakan fi'il, dia mesti beritahu siapa pembuat dia dan bila masa berlaku perbuatan tersebut. Kalau tidak ada dua ciri ni, dia bukan fi'il. Dia akan jadi isim. Macam ni kita boleh tahu isim? Tu huruf jar tu depan, bi, dengan baris akhir baris bawah. Zal bawah zi tu, isim ittikhazi. Okey. Macam ni cara terjemah? Pengambilan. Ini bukan. Kalau pengambilan, itu isim. Nama dia isim masdar. Masdar. Macam mana nak tahu masdar, Ustaz? InsyaAllah wazan ni sampai masa kita akan belajar. Dah dekat dah tu. Dekat dah. Lepas raya kot. InsyaAllah. Sabar. Dengan sebab pengambilan. Biasa kita kalau terjemah masdar, sebut perbuatan dia saja. Tapi dia punya pembuat dia tak ada. Masa dia tak ada. Bukan telah mengambil oleh ia. Ia mengambil. Pengambilan. Pengambilan. Kalau telah membaca oleh ia macam membaca atau bacaan. Itu masdar. Telah kembali oleh ia kembali. Pengembalian atau kembali saja. Katabah, telah tulis oleh ia. Yaktubu, ia tulis. Kitabah, tulisan. Tulisan itu masdar. Jadi, masdar. Kata terbitan. Isim. Kenapa bukti dia mudhaf? Ada huruf jar di awal dia. Dan kum mudhaf ilaih dia. Dengan sebab pengambilan kamu al-ijla akan anak lembu. Maf'ul bih. Tapi maf'ul bih bukan pada zalamtum. Maf'ul bih kepada ittikhaz. Masdar ni pun penting. Masdar ni dia ada maf'ul bih juga. Dia ada maf'ul bih. Dengan sebab pengambilan kamu akan anak lembu. Maka tubu. Bertaubatlah olehmu. Taubat cakap Arab. Melayu dia kata, kembalilah olehmu. Fi'il amar. Ila kepada. Bari'i, yang menjadikan isim. Bukti dia ada tambah yang. Ila huruf jar. Kum kamu. Itu mudhaf ilaih. Macam mana boleh tahu mudhaf ilaih? Bari'i itu isim yang tak ada alif lam, tak ada tanwin. Patutnya bari'in. Ada tanwin di hujung, baris kasrah. Tapi jadi bari'i. Kenapa? Sebab dia jadi mudhaf. Mana mudhaf ilaih dia? Kum kamu. Mudhaf dan mudhaf ilaih ni package. Dua ungkapan, dua perkataan menghasilkan satu ungkapan yang kita nama murakab, yang kita namakan murakab idhafi. Murakab idhafi. Okay. Faktulu, maka huruf ataf dia menyambungkan antara fi'il amar dengan fi'il amar. Jumlah fi'liah dengan jumlah fi'liah. Uktulu fi'il amar, bunuhlah fi'il amar. Tak sempurna fi'il tanpa disertakan dengan pembuat. Begitu juga fi'il amar. Cuma laras bahasa dalam menterjemah fi'il amar tambahan buhanlah tu penting. Bunuhlah oleh kamu fi'il. Fa'ilnya. Oleh kamu fa'il. Mana fa'il dia? Bentuk dhamir. Mana dhamirnya? Waw. Apa nama waw tu? Waw jama'ah. Alhamdulillah. Dhamir tu yang menjadi fa'il. Bila fa'il dah ada, automatik anfusa tu akan jadi maf'ul. Macam mana tanda dia? Baris akhir, baris fathah. Habis akhir tu baris mati lah. Itu kom tu bukan baris mati. Itu kom tu pada mudhaf ilaih. Kita pada mudhaf tu. Anfusa. Kalau anda tak kenal mudhaf, tak boleh ni. Anda tak kenal mudhaf, tak nampak dia maf'ul bih dia ni. Anfusa itu mudhaf. Kum mudhaf ilaih. Pada baris akhir mudhaf tu kita ambil kira. Baris fathah tu. Itu yang jadi maf'ul dia. Anfusa tu maf'ul. Maf'ul bih. Dan dalam masa yang sama dia jadi mudhaf. Sebab apa dia jadi mudhaf? Sebab dia tak ada alif lam. Tak ada tanwin. Baru maf'ul bih ni isim. Ya, semua maf'ul bih isim. Semua fa'il isim. Maka sebab itu dalam awal-awal kita belajar nak kenal isim, bila tambah oleh itu isim, bila tambah akan itu isim. Yang menerima tambahan oleh, yang menerima tambahan akan itu adalah isim. Yang menerima tambahan yang menerima tambahan segala, sekalian, beberapa, iaitu tambahan-tambahan ini bukan hanya berlaku pada fi'il. Tidak, dia khusus pada isim sahaja. Iaitu disiplin dalam menterjemah, jaga. Disiplin erti yang kita berikan tu, terjemahan yang kita berikan tu mewakili isim atau fi'il atau huruf. Dan gabungan daripada isim, fi'il, huruf menghasilkan satu jumlah. Sama ada jumlah fi'liah ataupun jumlah ismiah. Jumlah fi'liah telah saya sempurnakan semalam. Jumlah ismiah nanti dulu. Tergantung pada kehendak pelajar. Kalau ikutkan saya nak terang je. Tapi tak maulah saya syok sendiri. Dan jumlah ismiah ni
Dua jumlah ni yang kita namakan murakab tam. Murakab tam. Ungkapan yang sempurna. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih. Kalau jumlah ismiyah ada mubtada, ada khabar. Atau ada isim ina, ada khabar ina. Ada isim kana, ada khabar kana. Itu yang kata jumlah ismiyah. Jumlah sempurna. Ayat tu lengkap. Kalau yang tak sempurna kita namakan murakab naqis. Murakab naqis. Murakab naqis ni macam mana? Dia terdiri daripada dua kalimah, dua perkataan cukup. Ada huruf jar, ada isim lah. Satu murakab dah. Dan kalau dia buat ayat pun dah boleh difahami walaupun dia tak sempurna. Okey. Walaupun tak sempurna tapi dia kira satu ungkapan, murakab ungkapan. Satu frasa. Bunuhlah fi'il amar. Tak cukup kalau orang Melayu bunuhlah tu dah kira satu ayat. Fi'il amar. Tak, bahasa Arab takkan sempurna tanpa disertakan dengan fa'il dia, pembuat dia. Oleh kamu tu fa'il. Bunuhlah oleh kamu akan diri kamu. Fataba. Zalikum. Yang demikian itu isim. Isim isyarah. Ini khabar. Ini jumlah ismiyah. Yang demikian itu adalah. Tambahan adalah ni hanya berlaku pada isim. Dan bukan hanya pada isim saja. Dalam jumlah isim yang duduk dalam jumlah ismiyah sahaja. Bukan hanya pada isim. Tapi isim yang duduk dalam jumlah ismiyah saja. Berarti ada mubtada, ada khabar. Zalika itu mubtada. Itu khairun. Yang demikian itu khairun adalah lebih baik. Lakum bagi kamu. Huruf jar. Kum kamu domir. Inda di sisi. Zaraf. Zaraf biasa jadi mudhaf. Macam mana kita nak tahu mudhaf? Tengok mudhaf sebelah dia. Ada mudhaf lain tak? Sebab tanda mudhaf lain baris akhir baris bawah. Inda bari'i. Nampak? Bari'i. Bukan kom mim tu baris mati. Tak. Bari'i itu baris akhir. Kenapa sampai bari'i? Sebab bari' itu mudhaf. Kum tu mudhaf lagi. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu di sisi yang menjadikan kamu. Fataba alaikum. Fataba alaikum. Maka taba telah menerima taubat oleh ia. Bukan telah bertaubat oleh ia, Ustaz. Kan taba telah bertaubat oleh ia. Macam mana boleh pandai terima pula? Siapa ingat? Tolong bagi jawapan sekarang. Tolong bagi jawapan. Kenapa tambah telah menerima taubat oleh ia? Kenapa tak telah bertaubat oleh ia? Ia ini merujukkan siapa ni? Oh, ia ini sebab merujuk pada Allah. Allah takkan Allah bertaubat. So kita letaklah terima taubat supaya maksudnya. Betul ke macam tu? Atau ada jawapan lain? Tolong beritahu. Tolong bagi respon. Tulis komen sikit. Sekarang ada 50 penonton sekarang. Sebab ada huruf jar. Mana huruf jar? Sebab Allah. Betul dari sudut makna. Sebab ada Allah. Sebab ada huruf jar. Ya. Sebab bertemu dengan Allah. Masya Allah. Huruf jar. Masya Allah. Penting huruf jar. Kalau tak kena huruf jar. Huruf jar bukan sekadar dia duduk sebelah isim saja. Dia menjarkan, membaris bawahkan baris isim. Pada baris akhir isim tersebut. Tak. Dia juga kadang boleh merubah makna keseluruhan ayat tu. Beli boleh berubah jadi jual. Pukul boleh berubah menjadi berjalan. Darabah pukul boleh bertukar menjadi mencontohkan. Darabah pukul boleh berubah menjadi timpa, menimpakan. Dengan ada huruf jar ya. Tak kira huruf jar ala ke, bi ke, min ke, dia akan berubah. Dia akan merubah. Itu penting. Dia akan mengubah makna. Fataba. Bila ada Allah sebelah dia. Oh, bila ada Allah. Kalau kita tahu konteks ayat, Allah ni, ia ni merujuk pada Allah. Takkan Allah bertaubat. Mesti Allah menerima taubat kan? Pada logik. Sampai mana kita, sampai bila kita, kan logik kadang tak perasan. Kadang ia bertaubat. Kadang, ya tubuh fi'il madhi. Kadang atubu, aku terima taubat. Telah terima taubat oleh aku. Dhamir tak tentu. Kadang Allah guna kata diri pertama, kadang Allah gunakan kata diri, ganti nama diri yang ketiga, kadang ganti nama kedua. Jadi kita tak tahu siapa. Kadang tubta, tubtum, tubtu, tubna, atau yatubu, atubu, natubu. Jadi kita tak pasti kan ni. Huruf jar sebelah dia. Ada huruf jar tu, insya-Allah pejam mata. Telah bertaubat oleh ia, atau telah terima taubat oleh ia, atau ia terima taubat, aku terima taubat, kami terima taubat.
Ustaz, berubah makna kena tengok terjemahan ayat sebelum ke? Makna tengok huruf jar selepas. Dia berubah makna. Khususnya pada fi'il lah. Terutamanya pada jumlah fi'liyah. Tengok pada selepas fi'il tu. Ada huruf jar atau tidak. Tapi bukan semua perkataan. Bukan semua perkataan. Banyak. Hanya terpilih saja. Dalam Quran tu mungkin saya boleh katakan dalam tak sampai 10% pun. Bukan semua perkataan. Saya bukan nak menakutkan anda. Sikit je. Mulakan terjemah. Dia tabah dulu. Tak, sekurang-kurangnya bila nampak tu, kenapa yang boleh tukar? Oh, sebab ada Allah, dia akan terkesan. Itulah nilai tambah dalam hidup kita. Nilai tambah ilmu yang dapat kita pelajari. Fataba alaihi, maka telah menerima taubat oleh atasnya. Inna, sesungguhnya huruf. Hu, dia. Domir. Bersambung dengan huruf inna. Huwa, dia. Dia ke? Apa beza? Kenapa tak nak inna huwa? Inna hu saja. Sebab hu tu domir muttasil. Huwa tu domir munfasil. Apa tu muttasil, munfasil? Muttasil bersambung. Sebab dia bersambung dengan inna. Huwa tu munfasil. Dia berpisah. Dekat tengah-tengah ayat pun tak apa. Ya, tengah-tengah ayat pun. Tapi ni ayat baru tu. Inna sesungguhnya. Koma tu sepatutnya. Waw kecil tu koma ke? Bukan. Itu waw kecil tu bab tajwid. Untuk nak panjangkan bacaan tu. Tapi huwa tu domir munfasil. Ayat baru kita namakan mubtada. At-tawwab tu khabar bagi mubtada. Huwa tawwab itu dia jumlah ismiyah. Ar-Rahim tu khabar tsani. Seluruh jumlah ismiyah ini menjadi khabar kepada isim inna. InsyaAllah kita belajar nanti. Sabar. Innahu huwa tawwabur rahim. Sesungguhnya dia adalah yang maha menerima taubat, yang maha pengasih. Terjemahkan alif lam di pangkal tu. Kalau ada alif lam, at-tawwab, sebut yang maha menerima taubat. Kalau tak ada alif lam, tawwabun, yang amat menerima taubat. Rahimun, yang amat pengasih. Kalau tak ada alif lam, sebaliknya bila tanwin di hujung. Bila ada alif lam, artikan yang maha. Buatkan perbezaan dalam terjemahan kita. Sekarang kita masuk ayat yang ke-25. Ayat baru. Ayat berapa? Ayat 55. 25 pula. Baik. Jam menunjukkan 8 pagi. Ada 1 jam. Hari 1 jam kita lumat kita kerjakan. Perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dan huruf. Kita tahu. Biasa yang kita tahu waw dan ni. Waw dan ni kadang huruf ataf pun waw dan. Huruf istinafiah pun waw dan juga. Dan ni. Waw dan cukup tak apa. Tak kenal saat ataf ke dia. Tak apalah. Waw dan dah cukup dah. Waw makna dan. Okey. Habis waw demi macam mana Ustaz? Waw demi sebelah dia isim. Wallahi isim ke? Jangan wakafkan. Tengok wallahu ke wallahi. Kalau anda wakafkan, anda tak dapat bezakan. Yang mana waw demi Allah atau dan Allah. Kalau wallahu tu dan Allah. Tapi kalau wallahi, baris akhir baris kasrah, baru demi Allah. Nampak waw dan dia memang peratusan tinggi lah. InsyaAllah betul tu. Waw dan. Ketika. Ke ketika. Ke ada tambah lain? Tolong bagi respon. Apa nak kena tambah? Sebab apa tambah? Tolong bagi jawab. Tolong bagi respon. Ketika. Tapi kenapa perlu tambah? Ingatlah. Tolong jawab. Dan ingatlah ketika. Dan ingatlah ketika. Kultum telah berkata fi'il madhi oleh kamu fa'il. Ingatlah mula ayat. Kalau mula ayat, masya-Allah. Wan Nadiah Wan Abdullah tahniah. Awal ayat, masya-Allah. Ingatlah awal ayat tambah ingatlah, masya-Allah. Semua bagus. Mula awal ayat Ke sebelum ni dah tahu, dah belajar. Pernah belajar ke sebelum ni? Masya-Allah. Laju masuk ada fi'il. Apa ni? Puan Shalina sebut apa tadi? Ada fi'il
mahzuf. Masya Allah, ini aras tinggi jawab ni. Ada fi'il yang tersembunyi. Ada fi'il yang tersembunyi sebelum is tu. Fi'il mahzuf kata Puan Syarina. Fi'il yang dihazafkan. Fi'il yang digugurkan. Apa fi'il dia? Uzkuru, ingatlah olehmu. Seolah-olah ada fi'il. Tapi kita terjemah taklah. Ingatlah olehmu. Nanti pelajar tanya, mana fi'il dia kan? Awal-awal, tapi kita cuma beritahu. Saya tak cerita, dulu saya belajar, siapa yang pernah belajar dengan saya 20 tahun lepas, ataupun 30 tahun lepas, saya tak ada beritahu pun. Is kalau awal ayat, sebut ingatlah. Kalau tengah-tengah, is ketika. Dah, itu je. Full stop. Jangan banyak tanya. Belajar dengan Ustaz Muzakir. Alhamdulillah. Hajah Wardah, setahu saya dah pernah belajar di KL, pernah belajar terjemah Quran juga kan. Alhamdulillah, kita saling lengkap melengkapi. Mana kurang, kita tambah. Saya, kat mana saya kurang, beritahu saya, tegur saya. Mana yang saya lebih, saya kongsikan. Itulah yang sewajarnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebab di dunia ni apalah kita nak? Ad-dunya darul amal, wal akhirah darul jaza. Dunia ni tempat kita bekerja, tempat beramal. Di akhirat bukan tempat beramal lagi dah. Dah tak ada masa untuk beramal lagi di akhirat nanti. Di sana yaumul jaza, tempat kita menerima balasan. Sama ada balasan baik ataupun sebaliknya. Semoga Allah SWT jadikan hamba-hamba kita antara hamba-hamba yang beramal. Hamba yang beramal di dunia, meraih pahala dengan memperbanyakkan amal. Dan kita di kalangan hamba-hamba yang akan merasakan hasil daripada amal yang kita lakukan di dunia ini. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah jadikan juga usaha kita yang sedikit ini, yang hanya tak berapa minit, 1 jam setengah setiap hari Ramadan ini, suatu yang nilai tinggi di sisi Allah SWT. Katakan amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, seterusnya. Wa iz kultum, dan ingatlah ketika telah berkata oleh kamu. Kultum. Selepas is saja biasa jumlah fi'liyah. Okay. Dan seluruh jumlah fi'liyah itu akan menjadi mudhafun ilaihi. Semua lepas mudhaf mesti ada mudhaf ilaihi. Tapi mudhaf ni dalam bentuk jumlah fi'liyah. Mudhaf ilaihi dalam bentuk jumlah fi'liyah. Telah berkata fi'il madhi oleh kamu fa'il. Mula-mula belajar dulu. Kultum, telah berkata oleh kamu. Kulta, telah berkata oleh engkau. Kultu, telah berkata oleh aku. Kulna, telah berkata oleh kami. Dulu, mula-mula surah Fatihah. 4 cukup. Lepas tu tambah sikit. Masuk surah Baqarah, saya tambah lagi 2. Itu pun dah ayat 5, ayat 6. Qala, telah berkata oleh ia. Qalu, telah berkata oleh mereka. Itu yang kita pelajari mula-mula dulu. Si qala, qala. Qala, qala, qalu. Lepas tu qala, qalu. Qala, qalu. Lepas tu kulta, kultum, kultu, kulna. 6 saja. Itu kafal mudhari'. Yaqulu, ia berkata. Yaquluna, mereka berkata. Taqulu, engkau berkata. Taquluna, kamu berkata. Aqulu, aku berkata. Naqulu, kami berkata. Kul, katakanlah oleh engkau. Qulu, katakanlah olehmu. Cukup itu je dulu belajar. Tak belajar domir pun dulu. Boleh terjemah pun jadilah. Sebab itu saya nak berikan anda menguasai sistem menterjemah untuk fi'il madhi. Itu disiplin itu saya nak tekankan. Ini saya buka rahsia kenapa saya mengajar begitu. Saya nak anda merasakan sistem tu dari sisi disiplin menterjemah. Awal-awal kalau anda semua tak menguasai sistem, jangan mimpilah. Apa yang saya terangkan hari ini, selama 25 hari ini, hari yang 25 mungkin saya cakap seorang-seorang saja. Walaupun ramai view, tapi semua tak faham. Tapi saya yakin, view yang ada, faham. Walaupun ada yang 10%, ada yang 20%, ada yang 30%, ada yang 50 atau 60. Itu bahagian masing-masing. Tapi penting, erti yang kita berikan. Bukan saja-saja, bukan sekadar rekaan. Ini semua hasil kematangan ilmu ini. Ilmu ni matang. Bukan matangnya saya. Ilmu ni dah matang. Sistem ni dah matang.
Dah lebih 60 tahun hidup di Malaysia. Sebelum Perang Jepun, ilmu ni dah ada. Maknanya ilmu ni sangat tua dah. Sangat tua ilmu ni. Kalau baru tu mungkin ada salah. Yang pencong sana, pencong sini, ada yang tak kena. Tapi dah lama, dah tua ilmu ni. Dia berlaku beberapa evolusi, berapa perubahan yang agak perlahan. Zaman Lebay Mat Dah bin Layang, meninggalnya beliau, anak-anak murid beliau yang menyambung, yang saya kenal, kata Lebay Hitam, Lebay Malik, macam-macam lebay saya. Tapi mereka ini kebanyakannya bukan penulis. Mereka bukan penulis. Mereka banyak, bila mereka meninggal, maka ilmu tu pun turut pergi sama. Allah tarik ilmu. Maka sampai kepada Ustaz Hashim rahimahullah. Untungnya sebab kita kena doakan kebaikan untuk Ustaz Hashim rahimahullah. Semoga Allah merahmati dia. Sebab dengan kebaikan yang ada, dengan kelebihan yang ada pada beliau, itu yang menyebabkan kita dapat belajar sehingga ke hari ini. Ilmu ini sampai kepada kita. Kenapa? Sebab beliau boleh menulis. Beliau adalah penulis. Beliau adalah wartawan. Bekas wartawan. Bernama wartawan utusan. Beliau bekas wartawan. Maka keistimewaan yang ada pada beliau tu, maka sistem tu dibukukan. Walaupun bergaya bahasa ketika itu agak sebelum Perang Jepun, lepas perangnya bahasa, memang kita nampak power. Layan bagi, tiada sayugianya ia. Layan bagi, kita tak pernah jumpa tidak sayugianya ia pada terjemahan kita. Saya pun dah mula berubah. Saya ubah, zaman saya dah ubah sikit. Layan bagi, tidak sewajarnya saya terjemahkan. Tapi ini evolusi, perubahan masa. Bahasa kita tak boleh kawal. Dia akan kena berubah. Al-Lazina, dulu kami terjemah segala yang. Saya berubah pada orang-orang yang. Dan berubah ni pun sebab desakan daripada arwah. Memang kena ubah. Tapi kemarin saya jumpa terjemah cerita tentang malaikat. Malaikat tu ada sebut orang-orang yang. Kena balik semula pada Al-Lazina segala yang. Jadi, inilah evolusi ni kita kena terima. Kita terima hakikat bahawa dia terpaksa berubah. Tapi bahagian kerja orang dulu, jangan kita putuskan mata rantai sejarah. Inilah sejarah yang mereka telah lakukan. Hasil kerja mereka, kita menerima hasil. Kita meraih. Kita dapat mencicipi nikmat ilmu yang ada. Hadirin yang berbahagia, saya sambung kepada bincangan kita. Inilah pelajaran kita. Dia ulang benda-benda yang sama. Kultum telah berkata oleh kamu. Bila telah berkata, ada makulul qaul, ada cakap ajuk. Bermula daripada ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Itu seluruh jumlah tu. Ada 2 jumlah, 3 jumlah tu. Seluruh jumlah tu menjadi makulul qaul. Makulul qaul tu apa dia, Ustaz? Kalau sekali saya sebut, mungkin anda tak ingat lagi. Tapi insyaAllah hari ini anda ingat. Sebab apa? Sepanjang kita berkenalan dengan tentang makulul qaul, ayat yang ke-30, sejak ada hari itu sampai ke hari ini, jumpa saya sebut. Walaupun ada yang tak tulis, tapi insyaAllah anda ingat. Tu Haji Ramli Khamis tulis makulul qaul. Ya. Kalau terjemah harfiah ni macam mana, Ustaz? Makulu, yang diucapkan, yang dikatakan, yang dibicarakan, al-qauli, bagi ucapan. Macam mana? Macam bagi lah, tak ada bagi pun. Mudhaf lain. Makulu kan tak ada alif lam. Tu Haji Ramli tulis tak ada mudhaf. Tak ada alif lam, tak ada tanwin. Al-qauli, ada alif lam. Kenapa baris bawah? Mudhaf lain mesti baris bawah. Makulul qauli. Maksudnya ucapan yang diucapkan. Isi ucapan. Bahasa bebas. Inti ucapan. Itu makulul qaul. Cakap ajuk. Apa yang diucapkan tu? Ya Musa, bermula dengan kata seru. Ya wahai Musa, isim. Lepas kata seru, isim. Saya beritahu je ni. Ustaz, tanda isim apa, Ustaz? Ada huruf jar. Lagi ada alif lam. Lagi mudhaf. Lagi ada tanwin. Ini Musa tak ada alif lam, Ustaz, tak ada tanwin. Dan dia bukan mudhaf pun. Sebab sepada lan huruf. Macam nak kenal? Antara tanda nak kenal isim, setiap kali ada huruf seru. Selepas dia mesti isim. Tak ada seru fi'il. Tak ada seru fi'il. Dia mesti seru isim. Ya wahai. Wahai. Seru mesti seru isim. Makulul qaul. Isi ucapan. Ya. Ya
wahai. Lepas kata seru mesti isim. Ya Musa, wahai Musa. Tu walaupun tak baris bawah. Wahai kata seru, dia biasa baris fathah. Kadang-kadang baris dhammah, ada sebab dhammah. Tapi asalnya mesti baris fathah. Ya Rabbal Alamin. Tu ya Rabbul Alamin. Salah. Ya Rabba. Asal baris fathah. Ya ayuhan nabiyyu. Nabi itu kita akan belajar kemudian. Sebab kalau selain baris fathah, ada sebab. Sebab itu ilmu. Nanti insyaAllah kita akan belajar. Yang penting lepas huruf nida, huruf seru, isim. Wahai Musa. Itu dua kalimah tu pun dah cukup. Satu jumlah. Nama dia jumlah nida. Jumlah seruan. Setiap kali ada jumlah seruan, ada isi seruan. Ada tujuan seruan tu dibuat. Mesti ada perkara penting. Kenapa dipanggil? Wahai Musa. Untuk apa panggil Musa? Ada nak beritahu sesuatu. Lan nu'mina laka. Lan nu'mina. Lan. Tidak. Ma. Tidak. La. Tidak. Lam. Tidak. Itu kalau kita tengok dalam terjemahan yang ada di pasaran. Ma. Tidak. Lan. Tidak. Tapi harfiah kita cuba bezakan. Ma. Tidak. La tidak, ini tak ada. Kita tak boleh nak buat apa lah. Memang sama tu. Tapi kalau lan, sekali-kali tidak. Lan, sekali-kali. Tambah. Sekali-kali. Sebelum ayat tu, sebelum tidak tu tambah. Sekali-kali. Lan tidak. Lan, sekali-kali tidak. Never. Never. Orang apa? Orang mana kata? Orang Arab kata? Never. Lan, sekali-kali tidak. Mustahil lah bahasa kita. Saya teringat dulu Ustaz Rasul Dahri terjemahkan, Hafizahullah, terjemahkan hadis. Qad taraktu fikum amraini. Sungguh telah aku tinggalkan pada kamu amraini, dua perkara. Lan tadillu. Lan, mustahil kamu akan sesat. Terjemahkan lan itu mustahil. Itu terjemahan bebas. Mafhum. Tidak akan sesat. Sekali-kali tidak. Kita selarasan. Dalam terjemahan lan, sekali-kali tidak. Never ever. Masya Allah, Wan Nadia, Wan Abdullah. Ada tambah ever. Never ever. Daripada hari ini sampai bila-bila, tak akan. Kalau lam, satu lagi lam. Kalau terjemahan biasa, lam tidak. Tapi dalam terjemahan kita, telah tidak. Macam fi'il madhi lah Ustaz. Fi'il madhi ada pembuat dia. Ini lam. Telah tidak. Apa beza dia? Lan sekali-kali tidak. Lan hari ini sampai akan datang tak akan berlaku. Kalau lam daripada dulu sampai hari ini tak pernah berlaku. Dulu sampai ke hari ini. Lam. Never. Juga apa? Tak, bukan never tak kena. Dulu, daripada dulu sampai hari ini tak pernah terjadi. Tidak. Telah tidak. Lan hari ini sampai akan datang. Memang tak akan berlaku. Sebab itu saya terjemahkan sebelum ni. Fa'in lam taf'alu walan taf'alu. Ayat yang ke-24. Maka jika telah tidak kamu perbuat dan sekali-kali tidak kamu perbuat. Mafhum dia, jika kamu dah tak boleh buat dan memang kamu tak akan boleh buat. Itu terjemah mafhum dia. Itu yang Ustaz Hashim terjemahkan. Saya ingat masa tu saya baru datang belajar. Ada kuliah je saya datang menyempil. Ada kuliah umum. Grup daripada KL datang, daripada Negeri Sembilan, daripada Melaka, berkumpul di rumah Ustaz Hashim. Saya malam-malam tumpang mencelah. Budak-budak baru belajar, semangat nak belajar. Tengok orang lain baca kata kita Arab tak berbaris, kita tumpang berangan. Satu hari nanti aku nak belajar, nak pandai macam dia orang dah. Tapi memang tak tahu dulu. Apa yang ingat tu, apa yang Ustaz Hashim cakap, ingat dalam kepala. Yang saya terbayang Ustaz Hashim terjemahkan, fa'in lam taf'alu walan taf'alu. Jika kamu dah tak boleh buat dan memang kamu tak akan boleh buat. Itu membezakan lam dengan lan. Baik, erti yang kita berikan selaras. Itu sistem kan. Lam telah tidak. Lam telah tidak. Dari dulu sampai hari ini. Tak pernah terjadi. Kalau lan, hari ini sampai bila-bila. Sampai akan datang. Memang tidak akan berlaku. Masya Allah. Tuan Haji Ibrahim Muhammad. Terima kasih. Buat nota-nota gini bagus. Kawan-kawan lain dapat tumpang. Ambil nota. Copy paste. Masukkan dalam nota. Ada satu file. Buat note.
Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan ini amal kita. Kita tak sangka kadang. Tak sangka ini nota-nota yang sikit-sikit ni. Ini yang bawa kita ke syurga. Mana kita tahu. Ini yang selalu saya sembang-sembang dengan Ustaz Yahya. Kita ni bukannya banyak sangat. Kita ni bukan ahli ibadah. Tapi dapat buat yang sikit-sikit ni pun, Alhamdulillah. Siapa tahu yang sikit-sikit inilah yang membawa kita ke syurga. Buatlah nota-nota sikit. Kongsikan pada kawan-kawan. Saya mustahil saya nak suap segala-galanya kan. Anda kena beri usaha sedikit, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan ni. Terima kasih sekali lagi Tuan Haji Ibrahim. Ini antara orang-orang yang saya nampak setiap hari ada muncul yang lalu melintas di kaca, di skrin dan seterusnya. Ya Musa lan nu'mina, dan pastikan lam telah tidak, lan sebelah dia mesti fi'il mudhari'. Selepas dia mesti fi'il mudhari'. Nu'minu fi'il mudhari', kami beriman. Oh, macam mana terjemah fi'il mudhari'? Mula-mula dulu. Nu'minu, kami beriman. Nampak nu sebut kami. Kalau aku beriman, uminu. Kalau engkau beriman, tu'minu. Ia beriman, yu'minu. Itu mula-mula dulu. Itu yang kita nampak. Alif tu aku, nun kami. Oh, nun tu dhamir ke belajar? Tak, bila belajar dhamir bila kita tahu. Oh, dhamir tu mustatir. Tambah lagi baru. Dhamir mustatir ada wujuban jawazan ni. Ini wujuban kejawazan ni Ustaz ni. Semalam saya share nota. Nota tu lama dulu tu. Itu pun student saya, Muhammad Haris Iskandar. Ustaz, saya ada nota lama Ustaz. Ustaz nak tak Ustaz? Saya tengok, boleh. Itu saya share kan. Itu nota tu saya dapat di Indonesia tu. Beli buku di Indonesia, dapat. Saya tengok dia, bagus macam nota ni. Dia merangkumi dalam bentuk diagram, bentuk carta. Mungkin ada orang bagi yang otak yang engineering, dia mudah dengan dia tengok carta dia jelas, walaupun tulisan tu halus, kecil, memang kena besar. Tapi orang yang management, dia tak pandai tengok nota. Tengok carta macam tu, dia tak boleh pandai. Dia kena bentuk penerangan. Jadi manusia ni macam-macam. Saya pengalaman 30 tahun mengajar ni, saya nampak ni ada orang management, dia kena terangkan dalam bentuk ayat, banyak contoh, kena huraian, kena terang. Tapi kalau orang yang engineering, punya otak engineering, senang. Tunjuk gambar je, sangat jelas. Buat diagram sikit, sangat jelas. Tak payah guna ayat yang berbelit-belit. Jadi saya tak tahu. Saya kena buat 2-3 cara. Sebab itu jangan cepat putus asa. Ini baru plan A. Ada plan D, plan C, macam-macam plan lah. Jadi janganlah terlalu cepat untuk buat rumusan bahawa kita tak pandai. Jangan terlalu cepat buat rumusan bahawa kita ni otak karat. Jangan cepat sangat buat rumusan bahawa sistem ustaz ni terlalu cepat. Jangan terlalu cepat. Ada berbagai-bagai lagi kaedah. Kita sabar. Jangan terlalu tergopoh-gopoh membuat rumusan. Kita ni bukan kita orang Melayu, kita dah tua. Jangan. Itu bukan alasan. Sengaja saya sharekan video-video tu sebab saya nak tunjukkan pada anda semua bahawa ramai orang boleh buat. Orang boleh buat. Bukan orang muda. Orang dah lebih setengah abad dah. Semua dah pencen dah. Belajar pun orang tu pencen dah. Boleh. Apatah lagi yang lebih muda-muda lagi, yang lebih cergas lagi, yang lebih akademik lagi. InsyaAllah. Kalau saya dapat yang carta tu yang original, saya cuba macam mana nak buat. Tak apalah, kita dalam grup ni kita sentiasa akan dapat info. Mungkin akan datang, boleh cari dekat internet ni, insyaAllah ada. Lebih proper lagi dia punya susunan dia, gambar lebih jelas lagi. Kita print terus lagi jelas. Tapi kalau kita tengok, saya tak syarahkan pun tak jadi juga. Kena syarahkan juga. Okey. Ya, alhamdulillah baik semua. Jadi ada orang suka banyak contoh, ada orang kena, memang insyaAllah. Tak apa, kita akan cuba usahakan. Tapi masa inilah 1 jam setengah. Sekarang 8.27, ada bagi setengah jam lagi. Ya Musa lan nu'mina laka. Asalnya nu'minu. Lan punya kerja, kesan lan yang kita namakan huruf nasab, ni kita belum belajar lagi. Sabar dulu. Lan ni yang penting kerja dia merubah. Nu'minu berubah jadi nu'mina. Makna sama.
sekali-kali tidak akan kami percaya. Kalau baca Quran nampak ada baris dia. Harakat akhir baris fathah. Tapi kalau baca kitab Arab tak ada baris, kita kena bunyikan sendiri. Itu yang membezakan orang ada ilmu dan tak ada ilmu. Ketika baca kitab Arab tu lah. Bezakan. Kalau baca wakaf tu, itu jalan selamat. Itu orang nak ambil, orang nak play safe. dia nak kontrol senang, tak nampak salah. Tapi kalau zaman kami belajar memang tak boleh wakafkan, kena baris hujung, kena bariskan. Lan nu'mina, jangan lan nu'min. Hancur, memang kena marah. Melambung tinggi suara ustaz, marah. Habis dia dengki. Dia punya berdehem ni kita dah nak terkencing lah. Okey, baik. InsyaAllah. Lan nu'mina. Sekali-kali tidak akan kami percaya. Laka, la bagi huruf jar. Ka, engkau dhamir. Laka bagi engkau dhamir. Nampak dhamir tu? Kaf mukhatab nama dhamir tu. Dia bersambung dengan huruf jar. Laka. Lam bagi. Kadang lam dari bawah, Ustaz. Kadang lam dari atas. Biasa lam dari fathah ni kalau bersambung dengan dhamir. Lam dari atas. Kalau bersambung lam dari bawah, yang selain dhamir dia dari bawah. Lil lazina bagi orang-orang yang. Lil muttaqina bagi orang bertakwa. Li Musa bagi Musa, bukan la Musa. Li. Lam dari fathah yang makna bagi sebelah dia dhamir. Laka bagi engkau. Laka bagi engkau. Lakum bagi kamu. Ramai tambah mim. Lahu baginya. Lahum bagi mereka. Lana bagi kami. Kalau bagiku macam mana? Tolong bagiku. Tolong bagi jawapan. Encik Ibrahim Muhammad. Ini ada asas Arab ni. Cara tulis anda faham, tak apa, insyaAllah. Kita akan yang lain, jangan susah hati. Simpan dulu. Okay, tahniah Encik Ibrahim. Kalau bagiku macam mana bunyi dia? Li, Masya Allah. Laki, bagi engkau laki tu Haji Ramli. Laki, bagi engkau perempuan. Li, huruf nasab, lan huruf nasab, ya. Li bagiku. Li, ya. Kalau laka bagi engkau, laki bagi engkau perempuan tu Haji Ramli. Li, Porosita, Li. Masya Allah, tahniah. Orang pekan pun ada. Orang apa? UMP, Masya Li bagiku. Baik. Laka bagi engkau. Lan nu'mina laka. Sekali-kali tidak akan kami percaya bagi engkau. Hatta sehingga. Hatta sehingga. Hatta sehingga. Huruf ini pun juga huruf nasab. Naro kami lihat. Naro kami lihat. Kalau aku lihat, aro aku lihat. Kalau engkau lihat, taro engkau lihat. Taro. Pernah dulu dengar maza taro kan? Maza, apakah taro yang engkau perhatikan? Engkau lihat. Ro, taro engkau lihat. Aro aku lihat. Mana dhamir aku? Mana dhamir kami? Naro kami lihat. Mana dhamir kami? Tolong jawab sekarang. Mana dhamir kami? Nun ke dhamir kami? Sehingga narallah kami lihat Allah akan Allah maf'ulun bih. Jahratan secara nyata. Jahratan nyata. Jelas. Nara, mana dhamir kami? Mustatir. Masya Allah, Puan Yati. Mustatir ada dua. Wujuban ke jawazan. Mustatir Kak Tun. Kalau sebut mustatir, dia hanya level tu tak standard. Nak standard lagi. Mustatir, wujuban ke jawazan. Dalam nota semalam saya dah terangkan. Ada nota, ada wujuban jawazan. Macam mana. Tapi latihan kena ada. Kalau tak ada buat latihan, kita tak dapat. Ini dhamir mustatir wujuban ke jawazan ni. Puan Syarina, mustatir. Nahnu, dhamir mustatir. Ya, betul, dhamir nahnu. Tapi mustatir, sabut mustatir je tak lengkap. Kalau bukan belajar Arab tu, mustatir tak. Jawazan, Cik Ibrahim. Ujuban, Kak Tun. Ujuban, Puan Syarina.
Mustatir kat Faridah. Wujuban kejawazan kat Faridah ni. Mustatir saja tak cukup. Puan Faridah Salim, macam mana? Jawazan. Ada wujuban. Yang mana satu ni? Dia dua kan ni? Dua jawapan. Mesti satu betul, satu salah. Ingat, yang kata jawazan, huwa dengan hiya saja. Selain huwa, kalau anta, wujuban. Kalau nahnu, wujuban. Kalau ana, wujuban. Yang jawazan, huwa dengan hiya saja. Wujuban. Apa itu wujuban? Wajib. Yang wajib apa yang wajib? Wajib menjadi fa'il. Itulah fa'il dia. Meskipun dia tak nampak, dialah fa'ilnya. Dialah fa'il dia. Berarti selepas kalimat fa'il tersebut, semua maf'ul. Takkan ada fa'il lagi. Dhamir mustatir itu adalah fa'ilnya. Wujub, wajib. Dia mesti fa'il. Baik itu saya kata, kena terjemah. Kena sebut. Ini kena gunakan istilah-istilah ni nak bagi masuk dia punya. Sampai kepada maksud sebenarnya. Dhamir mustatir wujuban. Ya, sebab fa'il. Dhamir itulah yang menjadi fa'ilnya. Dhamir mustatir itulah yang menjadi fa'ilnya. Tapi kalau jawazan tu, dhamir mustatir tu bukan fa'il dia. Kerana ada fa'il yang lain. Yang kita nama fa'il apa? Zahir. Kalau jawazan. Kalau tidak, dhamir itulah yang menjadi fa'il dia. Itu yang kita namakan dhamir mustatir wujuban. Dhamir mustatir wujuban. Kami lihat. Berarti Allah maf'ul. Jahratan maf'ul sani. Ini bukan ni hal. Saya hal. Kami lihat akan Allah secara nyata. Tambah secara. Itu isim kan. Tanda dia ada tanwin. Tambahan secara tu adalah kata tambah. Untuk kata kunci kita mengenal isim. Pada peringkat awal dulu. Okey, satu jumlah tu. Jumlah fi'liyah. Bermula daripada narallah jahrah. Sehingga kami lihat akan Allah. Itu nyata. Atau secara nyata. Fa'akhazat. Maka fa huruf. Akhazat telah mengambil oleh ia. Mana dhamir dia? Akhazat telah mengambil oleh ia juga. Akhazat telah mengambil oleh dia juga. Ni dia muzakkar ke dia mu'annas ni? Apa dhamir dia ni? Tolong beritahu mana dhamir dia? Tolong jawab. Akhazat telah mengambil oleh ia. Mana dhamir dia? Tolong jawab. Alif atas alif ada hamzah itu fa fi'il. Kha bari fathah ain fi'il. Zal fi'il. Ta ta'nis ya Ibrahim. Ya ke? Akhazat telah mengambil oleh ia. Dhamir dia tu ta ta'nis. Ada jawapan lain? Saya sengaja tanya banyak berulang-ulang sebab nak bagi anda faham. Kadang-kadang anda dah faham tapi kawan anda belum faham lagi. Kadang mungkin 2 orang faham. Ada 40 orang lagi. 48 orang lagi. Atau 58 orang lagi yang belum faham. Ta mutakallim. Oh, memang lagi hebat ta mutakallim ni. Puan Zarina. Oh, iya. Ya ke Zatun. Ta ta'nis sakinah. Mu'annas. Oh, ya. Tu dhamir dia ke Kak Tun? Kak Tun ni nak kena Kak Tun ni. Oh. Mustatir jawazan. Puan Rusiati ya. Bangga Ustaz Yahya. Jawazan. Mustatir jawazan. Masya Allah. Ajarin Hasan. Ta tu adalah tanda perempuan. Bukan dhamir. Masya Allah orang Johor. Patut Ustaz Yahya ni. Saya nak bagi bintang pada Ustaz Yahya. 5 bintang. Ta bukan dhamir. Ta tu adalah tanda mu'annas. Tanda perempuan. Dhamir dia mustatir jawazan. Kalau sebut mustatir, kena sebut jawazan ke wujuban terus. Jangan mustatir saja. Masya Allah. Dhamir mustatir jawazan. Mana dhamir mustatir? Dhamir huwa atau hiya, dhamir mustatir jawazan. Kalau dalam fi'il madhi atau fi'il mudhari' ada dhamir huwa atau hiya, mustatir jawazan. Dhamir mustatir jawazan. Kenapa jawazan? Boleh jadi kadang dia fa'il, boleh jadi dia bukan fa'il. Ada fa'il lain ni. Fa'il zahir. Dalam konteks saya ini, ada fa'il zahir. Tengok ada isim yang berdhamah di hujung tak? Kum, sebelah dia dhamir tu. Dhamir sebelah fa'il, automatik akan jadi maf'ul bih. Akan kamu telah mengambil. Akan kamu as-sa'iqatu. Oleh suara peti. Ini baru fa'il dia. Fa'il zahir. Setiap kali ada fa'il zahir,
diawali oleh fi'il madi atau mudhari' yang dalam fi'il tersebut ada dhamir mustatir jawazan. Hiya ataupun huwa. Umi baru masuk Umi. Dan Abi dah Umi. Tinggal setengah jam lagi. Tak apa, ada rakaman. Akhazat telah mengambil oleh ia. Akhazat. Fi'il madi. Akhazat. Ini fa fi'il dia baris fathah. Lam fi'il pun baris fathah. Ain fi'il pun fathah. Ini wazan nombor berapa? Saya nak tanya. Ini kepada yang masih segar lagi. Wazan nombor berapa? Akhazat. Fi'il madi. Mungkin wazan pertama. Mungkin wazan kedua. Mungkin wazan ketiga. Siapa rajin baca Quran, dia nampak dia. Apa fi'il mudhari' dia. Fi'il mudhari' kita tak boleh buat sesuka hati. Kena daripada sumber Arab. Sumber kamus bahasa Arab. Kalau kita rajin buka kamus. Kalau dalam Quran, kena rajin baca Quran. Nampak kadang-kadang Quran bagi fi'il amar. Siapa tahu fi'il amar, berarti itulah fi'il mudhari' dia. Wazan nombor 1, Encik Ibrahim, ya. Mana akhaza ya'khazu, ya. Itu jawapan pertama. Jawapan kedua, wazan nombor 3, Puan Zarina. Yati, Hajar Rozia. Baru masuk, okey. Wazan nombor 1, akhaza ya'khazu. Wazan ketiga, akhaza ya'khuzu. Doktor, akhaza ya'khazu, ya. Ustaz Tamizi, wazan akhaza ya'khazu. Haris, wazan ketiga, akhaza ya'khuzu. Ada dua jawapan ni. Pertama, wazan pertama dengan wazan ketiga. Wazan kedua tak? Wazan pertama, Ka'in. Kak Sofia, wazan ketiga. Wazan pertama, ketiga. Ada yang kedua tak? Puan Yati, wazan pertama. Faridah Salim pertama. Oh, sebalance lah. Baru join. Nur Muhammad. Tak apa, ada rakaman. Hafizah Yahya, wazan ketiga. Fauziah Suri, wazan pertama. Okey, saya nak tengok. Siapa hafal? Rasa saya semua hafal surah ayatul kursi. Macam mana baca ayat kursi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khazu ke? La ta'khazu ke? La ta'khuzu. La ta'khuzuhu sinatun wala naum ke? La ta'khazuhu sinatun wala naum. Ta'khazu ke ta'khuzu? La ta'khuzu. Kho baris dhammah. Ain fi'il baris dhammah kan? Berarti wazan nombor 3. La ta'khuzu sinatun wala naum. Ustaz belum faham. Tak apa. Jangan susah hati. Mana yang kita dapat tu rezeki kita. InsyaAllah. Ada bahagian lagi. Nanti kita buat lagi. Kita ulang lagi. Bukan ada peksa pun. Tapi belajar dengan saya, peksa saya, anda kena terjemah depan saya. Saya kena pastikan anda boleh terjemah depan saya. Setiap orang kena ertikan. Walaupun bukan satu muka surat, satu ayat dulu. 1 atau 2 ayat. Tambah lagi 3 ayat. Sampai 1 muka surat. Baru lulus. Untuk jadi anak murid saya, sampai anda boleh terjemah 1 muka surat, baru kira lapang hati tu. Okey. Khuzu fi'il amar. Kho baris dhammah. Ain fa'il dia mesti baris dhammah. Akhaza ya'khuzu. Wazan nombor 3. Fa'ala yaf'ulu. La fa'akhazatkum sa'iqah. Maka telah mengambil akan kamu oleh suara petir. Walhal. Wa bertemu dhamir menjadi walhal. Antum, kamu. Bertemu dhamir munfasil, ya. Dhamir munfasil. Wa antum, walhal kamu. Kalau wahal engkau, wa anta. Alif nun ta mesti ada. Mim tu tanda jamak. Anta. Wa huwa, walhal dia. Wa hum, walhal mereka. Walhal aku. Wa ana. Walhal kami. Wa nahnu. Wa bertemu dhamir berubah makna jadi walhal. Bukan dan lagi. Wa antum, walhal kamu. Tanzuruna, kamu melihat. Tanzuruna, kamu melihat. Fi'il mudhari'. Nampak tak sebut engkau. Kalau tambah waw nun jadi kamu. Tanzuruna. Nampak ya sebut dia. Tambah waw nun yanzuruna. Mereka melihat. Lepas tu kalau alif anzuru, aku melihat. Ketukan nun nanzuru, kami melihat. Huruf fi'il mudhari' mesti ada huruf mudhari' di awal dia. Habis kata dasar di mana? Nun,
Zara. Fa fi'il nun, ain fi'il za, lam fi'il dia ra. Saya nak tanya, ini wazan nombor berapa? Tanzuruna ni. Dia bagi fi'il mudhari', macam mana tukar madi? Kalau mudhari', madi mungkin ada dua kemungkinan. Mungkin wazan nombor 3. Fa'ala yaf'ulu. Wazan nombor 6 pun begitu juga. Yaf'ulu juga. Fa'ula yaf'ulu. Adakah fi'il madi dia fa'ala, nazara ataupun nazura? Wazan nombor berapa? Nazara yang zuru ke atau nazura yang zuru? Nombor 3 atau nombor 6? Nazara yang zuru, Masya Allah. Biasa baca Quran nampak. Tahniah Kak Sofia. Nazara yang zuru. Wazan nombor berapa? 3. Ya, sebab itu saya urutan 1, 2, 3 tu adalah yang popular. Wazan yang popular. Untuk fi'il 3 huruf Fi'il sulasi mujarad. Ya, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke 56. Summa kemudian Ba'asna telah membangkitkan fi'il madi oleh kami. Fa'il. Kemudian huruf ataf. Ba'asna telah membangkitkan oleh kami. Fa fi'il ba. Ain fi'il dia. Ain. Lam fi'il dia sa. Fi'il madi dia ba'asa. Fi'il mudhari' dia macam mana? Wazan pertama ke? Wazan kedua atau wazan ketiga? Ada 3 kebarangkalian. Kalau fa'ala, mungkin yaf'alu, wazan pertama. Atau fa'ala, mungkin yaf'ilu, wazan kedua. Fa'ala, yaf'ulu. Saya nak tanya, ba'asna, dia wazan nombor berapa? Wazan nombor 1 ke? Wazan nombor 2 ke? Atau wazan nombor 3? Ya, dan tadi yang Denzuru wazan nombor 3, Puan Rozia. Puan Normah. Ya, betul. Sekarang saya tanya, ba'asna, wazan nombor berapa? Fi'il mudhari' dia berapa? Macam mana? Wazan nombor 1, Masya Allah. Ada wazan nombor 2? Atau ada yang beri jawapan wazan nombor 3? Summa ba'asnakum min ba'di mautikum. Wazan nombor 1. Ustaz Tarmizi. Puan Zarina Hamzah. Nombor 1. Ba'asa yab. Wazan nombor 1. Ya. Wazan nombor 1. Ya. Fa'ala yaf'alu. Ba'asa yab'asu. Ba'asa yab'asu. Ib'as amal dia. Telah membangkitkan oleh kami. Akan kamu. Dhamir sebelah fi'il. Tambah akan. Ya Allah. Betul semua. InsyaAllah. Tahniah kepada yang menjawab nombor 1. Betul semua. Alhamdulillah. Telah membangkitkan. Ba'asa telah membangkitkan. Dalam Quran kadang-kadang ada ketika kita terjemah. Ba'asna telah mengutuskan. Ada ketika ikut kesesuaian. Ada 2 makna. Makna asalnya membangkitkan. Telah membangkitkan oleh kami. Kum akan kamu. Min daripada huruf jar. Ba'di zaraf. Sesudah mudhaf tu. Mauti mudhaf ilaih. Mauti tak ada alif lam. Tak ada tanwin. Dia mudhaf pula kepada kum mudhaf ilaih. Kum dhamir muttasil. Yang bersambung jadi mudhaf ilaih bagi mauti. Mana dhamir dia? Kaf mukhatab. Mim alamatul jam'i lizukur. Tanda jamak bagi zukur. La'allah. Supaya. Kalau daripada Allah kepada hamba. Mudah-mudahan. Kalau daripada hamba kepada Allah. La'allah. Supaya. Ya ba'asu. Masya Allah. Ib'as. Betul. Tuan Haji Ibrahim Muhammad. La'allakum. Supaya kamu. Tashkuruna. Kamu bersyukur. Ini kita dah bincang tadi. Tashkurun. Ayat semalam pun dah bincang tadi. 2 jumlah. 1 jumlah fi'liyah. Bermula daripada ba'athnakum min ba'di mautikum. Dan 1 lagi jumlah ismiyah. 1 lagi jumlah ismiyah. La'allakum. Kum tu isim. Yang kita namakan itu isim. La'alla. Tashkuruna. Jumlah fi'liyah tu jadi khabar la'alla. Dan ayat terakhir. Wazallalna. Dan telah meneduhkan oleh kami. Wazallalna.
telah meneduhkan oleh kami. Alaikum, ala huruf jar. Kum, domir. Kum, domir, bersambung dengan huruf jar. Domir baris muttasil. Al-ghamama, akan awan mega. Satu jumlah fi'liyah. Zallalna, mana fa fi'il? Fi'il madhi ni. Mana ain fi'il? Dan mana lam fi'il? Ustaz pelan sikit. Oi, saya laju ke? Baik, saya pelan Pak saya nampak dah 8.48. Saya dah mula tekan speed dah. Wa zallalna, za fa fi'il, lam ain fi'il, lam tambahan, lepas tu ada tasydid, ada 2 lam. Satu lagi lam lagi, 3 lam. Za, lam, lam. Ada 4 lam. Berarti bukan fi'il 3 huruf. Fi'il 4 huruf. Tapi asalnya za, lam. Asal 3. Tambah satu lagi lam, jadi 4. Berarti letak tasydid. Wa zallalna, dan telah meneduhkan oleh kami. Zallala, fi'il madhi dia. Zallala, mudhari' yuzallilu. Ia meneduhkan. Bila fi'il 4 huruf, nak tukar mudhari', huruf mudhari' kena huruf baris dhammah. Yuzallilu. Kalau fi'il mudhari'. InsyaAllah 4 huruf kita akan belajar kemudian. Kita nak mahir 3 huruf dulu. Yang penting ini jumlah fi'il, ada fi'il dan ada fa'il. Fa'il dia bentuk dhamir, kami. Berarti selepas dia tak ada fa'il lain dia. Fa'il dah ada dhamir, dia akan jadi maf'ul lah. Apa itu maf'ul? Objek. Telah meneduhkan oleh kami. Alaikum, murakab jari. Alaikum, murakab jari. Ada huruf jar, ada majrur. Murakab jari. Al-ghamama, akan awan mega. Maf'ulun bih. Selesai satu jumlah. Wa anzalna alaikum al-manna was-salwa. Dan huruf ataf. Dia menyambungkan antara fi'il madhi dengan fi'il madhi. Jumlah fi'liyah dengan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah dengan bermula fi'il madhi dengan jumlah fi'liyah dengan fi'il madhi juga. Dan telah menurunkan. Ni fi'il berapa huruf ni? Mana fa fi'il dia? Anzalna. Tolong jawab. Mana fa fi'il dia? Nun. Mana ain fi'il dia? Zai. Mana lam fi'il dia? Lam. Bukan alif, bukan Ustaz. Alif ni tambahan. Atas alif ada hamzah ni tambahan. Ini 4 huruf. Anzala, fi'il madhi. Anzalna, telah menurunkan, fi'il madhi. Oleh kami, fa'il. Fa'il dah ada. Yang selepas ni semua maf'ul. Tak ada fa'il lain. Fa'il tak ada 2. Fa'il ada 1. Kalau ada fa'il zahir, dhamir mustatir dah tak jadi fa'il lah. Setelah itu dhamir mustatir jawazan. Ini dhamir baris, nampak? Dhamir ini menjadi fa'il dia. Maka dah tak ada fa'il lain ni. Dhamir itu yang menjadi fa'il dia. Telah menurunkan oleh kami. Alaikum, atas kamu, murakab jari. Ala huruf jar, kum dhamir. Alaikum, atas kamu. Dan telah menurunkan oleh kami al-manna, akan manna was-salwa, dan salwa. Apa itu manna? Sejenis manisan. Apa itu salwa? Sejenis burung puyuh. Manna was-salwa. Manna ni maf'ulun bih. Jangan lupa tambahkan. As-salwa ni maf'ulun bih juga. Tak, ini ataf. Dia bersambung dengan maf'ulun bih. Kerana ada waw huruf ataf ni. Seolah-olah telah menurunkan oleh kami atas kamu akan mana dan akan salwa. Telah menurunkan oleh kami. Berapa huruf semuanya? 4 huruf. Bila nak tukar fi'il mudhari', pastikan huruf mudhari' tu baris dhammah. Anzala, jadi mudhari'nya yun, jangan yan. Yanzilu dia 3 huruf. Nazala yanzilu. Kalau yanzilu makna dia bukan ia menurunkan, ia turun saja. Yanzilu, ia turun. 3 huruf. Ni yunzilu, ia menurunkan. Anzala, telah menurunkan oleh ia. Me dan kan tambahan penting. Fi'il 4 huruf, biasakan tambah imbuhan me dan kan pada terjemahan. Tapi bukan semua perkataan, bukan semua. Perkataan terpilih. Tapi secara umum tambahkan imbuhan me dan kan kepada yang lebih daripada 3 huruf. Telah menurunkan. Kenapa tambah me dan kan? Sebab ini ada tambahan alif. 4 huruf. Kalau nazala, telah turun. Nazalna, telah turun oleh kami. Anzalna, telah menurunkan oleh kami. Yunzilu, ia menurunkan. Nunzilu, kami menurunkan. Wa anzalna, dan telah menurunkan oleh kami alaikum, atas kamu akan manna dan salwa.
Ustaz, nak cari basic tak faham, yang faham fi'il mudhari', lain tak faham. Tak apa Puan Norma, alhamdulillah dapat juga fi'il mudhari'. Daripada langsung tak faham pun, ada orang tak faham langsung pun, dia tahu well done dia. Alhamdulillah, home mereka, kom kamu, okey lah. InsyaAllah. Siapa yang nak ikuti daripada awal, sila ikut video saya yang awal tu. Walaupun cepat, tapi insyaAllah dia ada guna nanti. Percayalah, akan datang dia ulang banyak kali. Dia berguna sangat. Dia berguna untuk anda jadikan rujukan nanti. Satu masa nanti dia akan berguna nanti. Mudah-mudahan dia jadi amal soleh, jadi rujukan kepada yang belajar Quran. Seterusnya, wa anzalna alaikumul manna wassalwa kulu fi'il amar. Makanlah fi'il amar. Makanlah. Fi'il tak cukup tanpa ada fa'il. Oleh kamu fa'il. Makanlah olehmu boleh juga. Berarti ada fa'il. Fa'il dia bukan bentuk zahir, bentuk dhamir. Kamu tu dhamir. Mana dhamir kamu? Nampak ke tak nampak? Nampak Ustaz. Mana dia tu waw tu? Waw apa nama dia? Waw jamaah. Kulu, makanlah olehmu. Fi'il amar dan fa'il lah dia. Min tayyibati, murakab jari. Min tayyibati, murakab jari. Min huruf jar, tayyibati murakab jari. Macam mana kita artikan? Nampak ada alif, ada ta di hujung ni? Cara terjemah, jangan lupa sebut beberapa. Daripada beberapa yang baik. Beberapa yang baik. Soalan saya, tayyibati ni isim atau fa'il? Tolong berikan jawapan pada saya. Apakah alasan anda kalau anda katakan isim? Sebab ada huruf jar Ustaz. Okey, betul lah. Satu. Selain tu, tolong jawab. Tolong bagi respon sekarang juga saya nak. Kalau boleh yang ada 67 orang ni, tolong bagi satu jawapan dia. Wow, jamaah. Itu kulu. Soalan saya, sekarang kita dah pindah pada tayyibat. Lain jamak mu'annas salim. Bagus. Satu. Itu makna isim tiada pelaku. Betul. Dua. Okey. Tak ada pelaku. Lagi. Isim jamak mu'annas salim. Alhamdulillah. Betul. Bagi jawapan. Ada 67 orang ni sekarang ni. 67 orang ni saya tak mahu jadi pemerhati. Apakah tanda tayyibati anda kata isim? Saya nak tengok. Daripada semua ni, betul tak? Sebab jamak mu'annas salim boleh betul. Sebab isim ma'rifah. Sebab ada isim ma'rifah. Mana isim ma'rifah? Saya nak kena beritahu saya ni. Tambahan beberapa. Ya, betul. Kak Mida. Jamak, betul. Okey, lagi. Lain jamak mu'annas salim. Isim jamak mu'annas salim. Betul, Puan Rosita. Isim jamak mu'annas salim. Saya tengok ada tak yang tanya. Ada jawapan lain yang belum. Ada satu jawapan belum dijawab ni. Baris kasrah, betul. Mu'annas salim, betul. Betul. Fi'il. Fi'il bukan. Tayyibat, beberapa yang baik. Kalau fi'il telah baik oleh ia. Itu fi'il madhi. Ia baik, baru fi'il. Beberapa yang jamak mu'annas salim. Baris kasrah, betul. Jamak mu'annas salim. Murakab jari. Okey, betul. Okey. Lain jamak mu'annas salim, betul. Ada lagi jawapan yang belum dapat. Jamak mu'annas salim. Ada satu jawapan saja. Ada di depan. Mu'annas salim semua. Jar majrur. Okey, betul lagi. Kasrah. Sebab ada fi'il. Betul. Okey. Lain baris kasrah. Okey. Mudhaf. Masya Allah. Ka'ain. Ini jawapan yang saya tunggu. Tahniah. Masya Allah. Alif maksurah. Ada alif maksurah Kak Faridah tu. Ada alif ta. Ya, jamak mu'annas salim alif ta. Seorang saya sebut mudhaf. Ada tambahan beberapa. Ya, okey. Ini semua isim. Satu tanda. Ka'ain seorang sebut betul. Tayyibat ni. Ada satu. Sebab ada alif lam tak? Tayyibat ni. Ada tanwin tak? Tak ada alif lam, tak ada tanwin. Dia mudhaf. Mana mudhaf lain dia? Ma. Oh, ma isim ke? Yes. Isim. Isim apa? Isim mausul.
daripada beberapa yang baik. Apa yang mudhaf ni mudhaf ilaih dia. Walaupun mudhaf ilaih dia bukan isim yang ada alif lam ke tak ada lam. Yang penting dia isim. Dhamir pun isim juga. Isim isyarat pun isim juga. Isim mausul pun isim juga. Asalkan ada mudhaf, mesti ada mudhaf ilaih. Seronok ni kita belajar Quran ni. Kadang-kadang kita benda yang terlepas pandang ni, kita sangka. Terjemah betul, isim. Tapi kita tak tahu apa alasan dia. Kenapa? Selain alif lam, tanwin. Ni tak ada alif lam, tak ada tanwin. Kenapa? Tak terfikir kan? Kita tahu beberapa yang baik tinggal. Ini mudhaf. Tiba ni mudhafun ilaih. Isim apa? Isim mausul. Mesti ada silah mausul. Ni razaqnakum. Sebab itu saya pecah ni. Saya kecilkan. Ni sub jumlah ni. Razaqna telah merezekikan fi'il madhi. Oleh kami fa'il. Akan kamu maf'ulun bih. Silah mausul kepada ma. Dia menjelaskan pada isim mausul. Berapa yang? Razaqnakum tu jumlah fi'liyah menjadi silah mausul kepada ma. Makanlah olehmu daripada beberapa yang baik apa yang telah merezekikan oleh kami akan kamu. Fusab. Baru jumlah yang sepenuhnya. Jumlah fi'il yang sebenarnya. Itu jumlah besar dia. Komplit. Jumlah bermula daripada kulu tu. Itu jumlah fi'liyah. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wa ma zalamuna. Dan tidak telah aniaya oleh mereka akan kami. Ma ni ma tidak. Bukan mak apa yang. Tadi mak apa yang. Ni mak tidak. Macam mana dia nak tahu ni? Ustaz kejap ma ni mak apa yang. Mak isim mausul. Ni ada huruf jar, ada mudhaf. Habis ni mak tidak. Macam mana Ustaz ni? Tolong terangkan. Siapa yang ingat? Siapa tahu? Ada dua tanda di sini. Saya nak tengok. Adakah anda sebut dua-dua tanda? Tolong jawab. Ada 66. Awal ayat. Rozahman. Betul. Satu. Ada satu lagi jawapan. Dia ada dua jawapan dia. Ada dua jawapan. Satu ma di awal ayat. Jawapan yang kedua. Hajar Rozahman jawab betul. Satu. Jawapan yang kedua. Ada jawapan yang kedua. Selepas ma ada lakin, Masya Allah. Bertemu mudhari. Zaitun Saleh. Zaitun Muhammad Saleh. Katun. Ada huruf jar. Tak ada huruf jar pun. Na kami. Nampak ni? Ma tidak. Ini kali pertama kita jumpa. Saya tak terangkan lagi. Sebelum ni kalau ada illah ataupun ada huruf jar. Betul huruf jar. Tapi dalam konteks saya ni, dia ada huruf walakin. Dia ada nun di hujung. Mana? Memang tak ada nun, Puan Azrin. Fi'il madhi mana ada nun? Zolama telah zalim oleh ia. Zolamu telah zalim oleh mereka. Tak ada zolamuna. Nah, tak ada ni. Memang wasawak alif di hujung ni. Alif tu tak ada makna apa-apa pun. Zolamu telah zalim oleh mereka. Fi'il madhi. Na akan kami. Walakin. Bila ada walakin atau walakinna, ma tidak. Ma tidak. Dulu kita jumpa kalau ada illah. Ada illah. Ma tidak. Kalau ada huruf jar, bi atau min, ma tidak. Ini baru. Kalau ada walakin, ma tidak. Lebih-lebih lagi awal ayat. Awal jumlah. Confirm. Ma tidak. Dan tidak telah aniaya oleh mereka. Zolamim. Na akan kami. Tak ada zolamuna. Na memang tak ada na. Ini bukan jamak muzakkar salim. Bukan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ada nun. Fi'il madhi tak ada nun. Fi'il madhi tak ada nun. Puan Hazrin. Okey. Tertinggal. Ma awal jumlah. Okey. Dan tidak telah aniaya oleh mereka. Dan tetapi kanu telah adalah mereka. Kanu telah adalah mereka. Telah adalah mereka fi'il madhi. Tapi ni fi'il ni tak sempurna. Ada huruf ilat betul. Telah adalah mereka. Anfusa. Akan diri-diri. Ustaz kata ini fi'il nakis. Mana boleh tambahkan?
Tak ada tambah oleh pun telah adalah oleh mereka. Ni tambah akan. Ni tambah akan ni sebenarnya nama dia maf'ulun bih kepada fi'il ni. Patutnya yazlimuna anfusahum. Kanu yazlimuna anfusahum. Mereka menganiaya akan diri mereka. Tapi maf'ul bih ni dia letak kat depan. Nama dia maf'ulun bih muqaddam. Sampai sini Bermula dari sini. Ini satu jumlah fi'liyah. Saya warnakan dia. Okey. Daripada anfusahum yazlimuna seluruh jumlah fi'liyah ni. Sebab tu anfusah ni letak dia selepas yazlimuna. Mereka menzalimi akan diri mereka. Telah adalah mereka menzalimi akan diri mereka. Tapi dalam Quran ni dia ada terbalik kan. Dengan dia letakkan maf'ulun bih di awal fi'il. Nama dia maf'ulun bih muqaddam. Maf'ulun bih yang dikedepankan. Maka kita terjemah telah adalah mereka dan tetapi telah adalah mereka akan diri-diri mereka aniaya. Akan diri-diri mereka aniaya. Ini maf'ulun bih muqaddam. Maf'ulun bih muqaddam. Ma awal ayat sepanjang ada walakin dia ma tidak okey. Wa kanu walakin kanu dan tetapi. Jaga-jaga ma tidak ni kadang-kadang ada walakinna, kadang ada walakin, boleh ma tidak. Kadang-kadang ada illah melainkan. Kadang-kadang ada huruf jar dan ada dua lagi yang kita belum jumpa. Dia kalau jumpa hatta sehingga dengan lakinna nun ada tasydid. Lakin ni tetapi, lakinna pun tetapi juga. Tapi nun ada tasydid. InsyaAllah kita jumpa dalam ayat 102 nanti. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan tidak telah aniaya fi'il madhi oleh mereka fa'il bentuk dhamir. Akan kami maf'ulun bih bentuk dhamir. Walakin dan tetapi huruf kanu telah adalah mereka fi'il naqis, fi'il yang tak sempurna. Waw tu dhamir Anfusa maf'ulun bih muqaddam. Tapi maf'ulun bih bukan bentuk dhamir, bentuk zahir. Akan diri-diri. Itu isim jamak taksir. Dan dia jadi mudhaf kepada hum, dhamir baris muttasil. Jadi mudhafun ilaihi hum tu. Mereka akan diri mereka yazlimuna, mereka aniaya. Mereka yang hum tu dhamir yang bersambung dengan mudhaf. Mereka yang kedua waw jamaah yang menjadi fa'il kepada yazlimuna. Fa'il bentuk dhamir. Mana dhamir dia? Waw jamaah. Yazlimuna, mereka zalim. Ayat yang ke-58. InsyaAllah esok kita akan sambung ayat 59. Setengah muka surat. Muka surat 9, ayat 59. Kita mula. Wa iz qulna dkhulu hadhil qaryah. Dan insyaAllah saya akan share video tentang terjemahan muka surat 9 besok. Video akan dibacakan oleh saudara Joe Maladi. Sahabat saya. Beliau akan bacakan satu muka surat besok. Bermula. Dan saya akan share dalam video dalam grup dan WhatsApp nanti. Anda dapatkan video tersebut dalam grup WhatsApp. Perlukah kongsikan kepada kawan-kawan yang dalam Facebook? Saya nak tanya. Sebelum kita berpisah. Video yang saya share sebelum ni kan. Banyakkan saya share dalam grup WhatsApp. Sebab saya anggap yang join grup WhatsApp ni yang fokus. Tapi ada juga yang masih belum dapat join group tapi dia belum dapat join group tapi dia tengok pada Facebook mungkin nak dapat juga. Saya nak tanya, adakah anda bersedia video yang saya share dalam group ni saya share dalam page saya Facebook ataupun tunggu dalam group saja? Tolong beri jawapan sekejap sebelum kita berpisah ni. Nak saya sharekan dalam group ataupun saya share dalam Facebook saya. Facebook dia ada yang tak ikut kelas kita pun dia dapat tengok. Yang tak ikut, tak ada join
Tak jadi ahli grup pun boleh tengok. Perlu. Ya. Perlu di mana tu? Letak di Facebook ke ataupun di grup? Saya nak jawapan dia. Di Facebook atau grup? Boleh. Semua boleh. Betul. Saya boleh. Memang saya akan share. Tapi biasa saya share di grup. Grup WhatsApp. Saya nak jawapan. Di mana? Elok di Facebook. Boleh grup Terhad. Facebook Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Jadi saya minta izin pada Saudara Joe Maladi, saya dah minta izin supaya kita sama-sama kita niatkan ini ibadah kita. Bukan kita nak tunjukkan ibadah kita. Kita bermegah-megah ibadahkan. Na'udzubillah. Semua na'udzubillah. Kita minta Allah pelihara niat kita, jaga niat kita agar kita antara orang yang menyumbang. Kita ada orang yang memberi motivasi kepada kawan-kawan lain bahawa anda juga boleh buat. Anda boleh belajar. InsyaAllah. Cepat dengan lambat saja. Ada. Tunggulah. Sabar. Baik. Ramai yang berminat untuk dua-dua sekali. Okey. Baiklah. Dua-dua Ustaz. Betul. Itu yang... Jadi ada orang tak sempat nak buka Facebook kan? Tak apa. Saya bagi dua-dua sekali. Alhamdulillah. Terima kasih atas sokongan anda semua. Maaf atas kekurangan. Jadi sebelum pisah saya nak tukar kamera dulu. Alhamdulillah selesai sudah pertemuan kita. Kita dah masuk hari yang ke-25. InsyaAllah hari-hari penghujung semakin dekat. Hari-hari perpisahan kita makin menghampiri. Bersiap sedia dengan ayat hari esok. Jangan kata nak pisah, tak ada kelas lagi. Tak, insyaAllah kita nantikan respon daripada anda semua. InsyaAllah kita siap diri kita esok, terjemahan ayat esok, setengah muka surat. Okey? Setengah muka surat. Tapi dia tak akan keluar daripada isim, fi'il, huruf. Dan kalimat berulang-ulang. InsyaAllah kita buat ulasan besok, ayat yang ke-59. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih kepada semua atas perhatian anda. Mohon maaf atas kekurangan. Saya sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.